untuk menjadikan diri anda rasa tenang dan lapang, otaknya cergas atau otaknya tenteram ialah melihat apa yang sudah kita miliki. Okey. Apa yang sudah kita miliki. Okey. Kita dah ada rumah, ada kereta, ada anak, ada suami, ada macam-macam. Okey. Maka orang yang selalu membanding orang punya dengan dia punya, okey, maka dia akan jumpa yang namanya sakit otak, sakit perasaan. Sebab itu tolong hargai apa yang kita punya. Okay? Dan tolong rasakan yang kita punya ni dah cukup dah. Yang Allah bagi ni memang dah baik untuk kita. Maka tak payah lagi membanding apa yang orang ada. Maka sekali lagi tolong nilai apa yang kita ada, tolong bilang apa yang kita ada. Kita ada yang namanya sihat, kita ada yang namanya ada anak, ada orang ada anak tapi jauh-jauh anak kita ada keliling kita. Mungkin gaji, mungkin duitnya, mungkin hartanya tak sebanyak orang. Ada orang banyak hartanya, banyak duitnya tapi tak boleh nak belanja sebab tak ada borang. Contoh. Ataupun kita kata tak nak belanja sebab sayang. Maka kita nak bangun balik kekuatan. Apa yang kita ada ini sudah sangat baik. Okay, sudah sangat baik. Allah dah bagi you the best. Boleh atau tidak? Sebab itu pantangnya, kalau tak ada stres dalam hidup, pantangnya jangan tengok, jangan banding orang punya dengan kita punya. Tapi hargai apa yang kita dah punya. Ada kereta buruk tapi tak pernah rosak. Ada orang baru beli kereta, rosak dah. Cerminnya pecah lah, skrin pecah lah, apalah itulah. Macam-macam ada. Tapi kita walaupun pakai kereta lama, tapi syukur Alhamdulillah sampai semua. Boleh nampak? Tenteram je. Bila servis pun servis okey je. Ini kekuatan yang namanya jumlah dengan berkah. Kalau kita terus membanding apa yang orang ada dan nak banding dengan kita, kita tidak pernah rasa selesa. Tidak pernah rasa tenteram. Nampak jubah dia, ada manik banyak-banyak. Betul? Cuba tengok kat jubah kita. Ada juga manik. Tapi tidaklah sebanyak manik dia. Bukan manik tu buat dia tambah cantik. Tapi cara kita pakai tu mungkin cantik. Warna yang kita pilih mungkin cantik. Saiz yang kita pakai mungkin sesuai. Ada orang bajunya memang lebih mahal dari baju kita. Tapi bila digambar, kita nampak lebih cantik dari dia. Contoh. Tapi kalau boleh dalam hidup, kalau nak tenteram fikirannya, jangan banding apa orang ada dengan kita punya. Boleh ke tidak? Oh, anak dia tu gajinya besar. Gaji besar belum tentu dia dapat duitnya. Anak kita gajinya kecil tapi hari-hari depan mata. Hari-hari belikan buah untuk kita. Hari-hari belikan kuih untuk kita. Kita bukan nak pergi jalan hari-hari. Boleh nampak? Anak orang tu boleh bawa melancong. Nak melancong kok mana? Umur dah hujung gigi dah. Okay, contoh. Artinya selagi kamu mula membanding-banding apa yang kamu ada dengan orang ada, kamu tidak pernah bersyukur. Kamu tidak pernah bersyukur. Sebab itu kita kata ada kawan itu anaknya semua pandai-pandai, semua kerjanya besar-besar. Tapi nak balik punya susah. Akhirnya orang gaji juga jaga. Akhirnya orang gaji juga hantar ke hospital. Akhirnya orang gaji juga picit kita. Akhirnya orang gaji juga yang tak apa kita kata ketika nazak ajar kita. Jangan main-main. Anak yang pandai-pandai tadi di mana? Akhirnya balik setelah sampai ke rumah setelah jenazahnya dikapankan. Setelah jenazahnya kuburkan. Maka sekali lagi jangan susah hati tengok anak orang gajinya besar. Baliknya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Kadang-kadang 5 tahun sekali. Kenapa lama sangat tak balik? Luar negara. Kita yang anak kita gajinya tak berapa banyak pun. Tapi hari-hari dengan kita. Seminggu sekali datang tengok kita. 2-3 hari sekali datang jumpa kita. Okay, ini kekuatan-kekuatan. Siapa nak tenang, jangan banding apa kita ada dengan orang lain punya. Okay? Jelas agaknya?
Kalau kita nampak tudung dia begitu, tudung dia begini, tapi tengok pula harganya berapa. Kalau harga tudungnya mahal pun belum tentu buat dia cantik. Yang buat kita cantik itu ialah akhlaknya, bukan tudungnya. Bila kita kata akhlaknya, makanya kekuatan yang nak diangkat ialah pakaian itu kelihatan cantik kalau dipakai oleh orang yang akhlaknya cantik. Ya, sebab itu kita kata kalau kita perhiasan itu cantik kalau satu-satu-satu. Kalau pakai gelang sampai 10, hilang cantiknya. Pakai cincin sampai 10 jari ada cincin, hilang cantiknya. Betul? Oleh itu sekali lagi, kalau anda ada cincin satu, izin Allah tak suka pakai cincin. Maka kalau ada satu cincin cantik, yang paling cantik satu. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Mudah-mudahan kita lah antara orang yang bahagia. Okey, seterusnya. Ya Allah, kita katakan yakin dengan musibah. Hati akan bergerak untuk berdoa. Okey. Pertama kita kata kita takut musibah. Ya Allah, ni ujian PKP atau virus apa coronavirus ini ujian ke bala ke apa, macam-macam orang mentafsirkan. Orang mentafsirkan macam-macam. Tetapi kalau kita mentafsirkannya dalam keadaan yang sangat positif, maka kita jadi orang yang lebih sihat, lebih tenang, lebih lapang. Maknanya apa kita kata? Musibah itu mahal. Sebab itu kita kata semua orang berdoa. Ya Allah, sampai orang Mekah doa untuk Malaysia. Wanita-wanita Arab berdoa untuk Malaysia. Seolah-olah negeri mereka selamat. Akhirnya Mekah Madinah juga kena dengan virus. Artinya sekali lagi bukan salah doanya. Kekuatan dapat musibah membawa kita supaya kita benar-benar boleh berdoa secara paling khusyuk. Ini kekuatan. Maka sebab itu sekali lagi kalau tak dapat musibah, kita doa mungkin sikit. Kalau doa mungkin pendek. Kalau doa mungkin tak khusyuk. Kalau doa mungkin tak nangis. Tapi bila ada musibah, ya Allah, anak saya diberhenti kerja, ya Allah. Saya hilang pekerjaan, ya Allah. Tetapi kami tidak pernah hilang pembekal rezeki, ya Allah. Yang bekal rezekinya Engkau, ya Allah. Kami hilang kerja, hanya hilang cara nak dapat rezeki. Tunjuk kami cara yang lain. Maka sekali lagi, kita merasa bahawa kehidupan kita ini adanya musibah memberi kita kesempatan paling besar untuk terus berdoa, terus merengek, terus berbisik, terus merayu, terus menyembah, merasa Allah sangat dekat, merasa Allah sangat penyayang, merasa Allah sangat pengasih. Sebab itu sekali lagi kita katakan kekuatan yang nak dibangun, setiap yang habis pasti Allah ganti yang baru. Setiap yang habis katalah kalau kita kata bekalannya habis, pasti Allah akan cari jalan, ruang dan kesempatan untuk bantu, untuk dapat balik bekalnya yang telah hilang. Sebab itu sekali lagi musibah adalah terbaik kerana dia membimbing kita untuk terus berdoa. Berdoanya sampai nangis. Sebabnya kita dah berhenti kerja. Kalau otaknya kata aku nak bagi cucu anak aku makan apa, nak bagi anak sekolah macam mana, itu macam ni. Jangan. Ya Allah, kalau kamu ambil satu kerja ini, makanya aku masih ada pembekal rezeki, sebab pembekal rezekinya Engkau, ya Allah. Hanya aku hilang cara. Sebab itu aku nak dekat denganmu, bantu aku supaya tunjuk aku cara mana aku nak dapat rezeki. Cara mana yang berkah rezekinya. Cara mana engkau nak campak rezeki itu pada aku. Aku tahu rezeki aku masih ada sebab masih hidup. Setiap yang masih hidup rezekinya masih ada. Yang tak ada ialah doanya. Yang tak ada ialah merayunya, merengeknya, menyerahnya dengan Allah. Maka sekali lagi semua mereka yang kena berhenti kerja. Katalah Umi penceramah dah 4 bulan tak buat apa pun. Tapi masih ada nasi, okey. Walaupun dengan ikan kering, walaupun dengan pekasang, walaupun dengan sambal. Tetap bahagia. Carilah pucuk ubi, carilah ulam apa pun. Untungnya tepi rumah Umi tu banyak ulam pegaga ada. Ulam cuk ubi ada. Daun apa kata-kata. Daun yang daun salam ada, daun apa ke lagi,
Dan pegaga ada, artinya kita pucuk apa kita kata jantung pisang ada. Banyak tak sayur-sayur? Banyak. Artinya bergantung kita, bergantung macam mana kita berdoa dengan Allah. Ya Allah, bagi aku sihat ya Allah, supaya walaupun tak ada kerja, otaknya masih sihat, maka dia boleh terus berfikir. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka kalaulah kita dah diberhentikan kerja, tapi otaknya pun berhenti berfikir, bermakna kita sudah jadi jenazah, sudah mati sebelum mati. Maka setiap musibah itu adalah jalan untuk kita terus bermunajat dengan Allah. Bagi atau tidak, siapa yang menyerahkan hidupnya kepada Allah di samping berusaha habis-habisan, samping dia berdoa, bertawakal, dia berserah dengan Allah. Ya Rabbi, dialah orang yang paling kuat untuk melalui ujian-ujian ini. Ya Allah, Umi kebetulan izin Allah yang buah mangganya berbuah. Bagilah untuk nak buat pajeri ke, nak buat kerabu ke, nak buat sambal ke, nak buat masak lemak. Kata pulang, kita tabur-tabur ke rezeki Allah ini. Kamu ambil lah 2 biji seorang, 3 biji seorang. Contohnya, supaya kita dapat bantu. Tak payah tunggu masaknya lambat. Sebab pokok buah mangga boleh makan muda-muda pun, betul? Maka sekali lagi kita banyak-banyak memberi, walaupun kita sebenarnya dalam keadaan yang kadang-kadang memerlukan. Tetapi yang kita perlukan benda lain. Apa yang kita ada bagi. Ini kekuatan. Boleh? Maknanya kita kata setiap musibah itu hujungnya menggerakkan untuk kita berdoa. Kami dulu ada seorang klien diberhentikan kerja 24 jam. Dia senior manager. Okay, umur ketika itu dah 40 lebih. Datang counselling setelah sebulan duduk rumah. Sebulan duduk rumah dah mula nak makan Maggi lah. Doktor, saving saya semua dah habis. Suami saya pula tak kerja. Apa saya nak buat? Ya Allah. Okay, senior manager. Maknanya ada pengalaman banyak ke sikit? Banyak. Saya kata dah hantar resume pergi mana? Tak adalah hantar resume lagi, dah tua nak ke orang. Loh. Dia kemahirannya technical. Okay. Bahagian engineering ni lah. Saya kata kalau kemahiran kamu ini semua kilang mau. Semua factory mau. Ya ke katanya. Akhirnya saya kata, okey, balik ini siapkan satu biodata yang paling memberansangkan, tulis semua pengalaman-pengalaman anda dan hantar ke semua syarikat yang ada bahagian itu. Ada bahagian engineering ni. Okey, tak sampai seminggu. Okey, minggu depan dia datang balik, Umi, saya dah dapat kerja. Sebab itu saya kata kamu diberhentikan bekerja sebab nak tinggalkan tempat lama. Sebab Allah dah bagi kamu, nak bagi kamu tempat yang baru. Akhirnya dapat gaji pertamanya, bawa Umi belanja makan. Itu contoh, bukan kata nak bangga-bangga, nak riak, tak. Orang yang datangnya nangis, hilang keyakinan, hilang kekuatan. Sebab itu Umi kata klinik kaunseling Umi di rumah. Siapa-siapa je boleh datang, apa saja sesak napas, sesak dadanya, datanglah. Mudah-mudahan kita bantu sama-sama untuk bergerak meneruskan kehidupan. Bukan kita kata nak entak ke, nak apa ke, nak salahkan. Tak, kita sama-sama bincang. Macam mana caranya untuk kita selesai masalah ini, supaya pertama lapang dadanya, kedua lapang mindanya, ketiga dia boleh bertindak. Ini contoh-contoh orang yang kata impossible. Doktor, saya dah 40 lebih umur, doktor. Sekarang orang muda-muda banyak yang pandai-pandai. Awak pun pandai, saya kata. Awak lagi untung sebab ada pengalaman. Orang muda-muda ada pandai, ada CJ tapi tak ada pengalaman. Orang paling mahal cari pengalaman. Bila kita bangun keyakinan itu, akhirnya, itu tak sampai seminggu. Ini Allah punya kuasa. Saya kata tolong sujud dengan Allah, munajat dengan Allah, bangun tahajud, bangun buat duha, baca Quran setiap hari. InsyaAllah, serah diri pada Allah, Allah akan jawab. Okay, kita bangunkan keyakinan-keyakinan itu kerana rezeki dari Allah. Allah yang genggam. Kita hanya nak usaha macam mana nak cari jalan. Kita nak raih rezeki Allah dengan cara mana yang kita usaha. Allah tengok apa yang kita usaha. Allah tak bagi walaupun Allah penyayang, Allah pengasih. Bila kamu usaha, insya-Allah kamu dapat. Kerana aku yang bekal, bukan orang lain yang bekalnya. Aku nak tengok usaha kamu.
Ini kekuatan itu sebahagian lagi. Dan seterusnya sikit lagi kot. Allah mak dah tinggal 4:10. Okey. Okey, kemudian kita kata yang paling penting dalam hidup kalau kita ditimpakan dengan ujian, tadi kita kata setiap ujian itu mendorong kita untuk berdoa. Kedua kita kata setiap musibah itu akan membantu kita jadi lebih kuat. Setiap musibah itu bantu kita jadi lebih kuat. Jadi lebih sabarnya, lebih fahamnya. Sebab itu kita kata orang tua itu mahal. Warga emas itu mahal kerana dalam diri mereka ada kekuatan. Dalam diri mereka ada pengalaman. Dalam diri mereka ada contoh. Sebab itu saya menyeru kepada semua warga emas. Tolonglah beraktif di mana-mana lah. Kau suka persatuan-persatuan lah. Suka kelab-kelab lah. Suka apa-apalah. Kerana setiap orang warga emas punya modal paling besar untuk dikongsikan dengan orang muda. Carilah persatuan-persatuan apapun, carilah kelab apapun, carilah surah dan masjid apapun. Bantulah untuk membuat kerja-kerja amal jariah kerana kita kata orang yang sudah melalui banyak ujian, banyak musibah, daripada muda, daripada kecil, daripada besar, sampai dewasa, sampai kahwin, sampai bercerai, kahwin semula dan sebagainya. Dapat cucu, dapat menantu. Ya Allah, ada yang menantu jadi ratu, ada yang menantu jadi hantu. Semua ini adalah pengalaman. Jadi sebab itu sekali lagi orang tua yang tidak memanfaatkan ataupun kita kata warga emas yang tidak memanfaatkan ilmu dan pengalamannya, dialah manusia paling rugi. Maka tolong bantu anak-anak muda dengan pengalaman kita supaya mereka benar-benar kental. Setiap musibah itu membangun keyakinan. Setiap musibah itu menambah kekuatan. Okay? Orang yang pernah jatuh sungai, dia tak takut sungai dah. Orang yang pernah jatuh tangga, dia hati-hati. Umi pernah jatuh tangga masjid, akhirnya patah anak jari. Sampai hari ini kalau turun tangga, naik tangga, double careful. Macam orang dah 100 tahun umur. Takut sangat, tekanan sangat berhati-hati. Sebab ada pengalaman jatuh tangga. Dan pengalaman itu membuat Umi 3 bulan naik wheelchair. Sebab tak boleh pijak. Itu pengalaman. Jadi kita tengok orang pakai wheelchair, kita dah ada pengalaman. Ya Allah. Mak Umi stroke 2 tahun dan jalan pakai wheelchair. Jadi bila Mi jumpa orang sakit naik wheelchair, tidak ada lagi ingatan yang datang selain ingatan balik mengimbau pengalaman bersama ibu yang duduknya dengan wheelchair lebih banyak daripada berjalan-jalan setelah dia dapat stroke selama 2 tahun. Ini pengalaman. Jadi kita dah tahu perasaan orang yang duduk wheelchair macam mana. Sebab Umi sendiri dah pernah duduk wheelchair 3 bulan kerana patahnya kaki. Rupa-rupanya kalau kita nak pergi ceramah naik wheelchair, kalau dah ceramah jadi hotel, oh ya hotel sambut kita. Wow. Umi tak pernah tahu. Rupanya hebat juga layanan orang yang pakai wheelchair ni. Jadi ini pengalaman Umi bagi ceramah di masjid ke, di surau ke. Oh, dia angkat wheelchair Umi tu 3 orang, 4 orang. Jadi Umi dah tak payah pusing dah rodanya. Itu contoh-contoh. Jadi macam manja sikit. Itu di antara manisnya orang yang kita kata dijemput ke majlis yang pakai wheelchair. Banyak sangat yang nak bantu. Okay, nak pergi tandasnya, nak pergi makannya, nak pergi mandanya. Nak pergi solatnya. Ini sebahagian dari kekuatan. Oleh itu sekali lagi, jangan takut dengan musibah. Kerana setiap musibah itu membantu kita jadi kuat. Okay, membantu kita jadi kuat. Umi dulu ditipu oleh orang yang kata jadi saksi tapi rupanya jadi garantor. Sampai hari ini, ya Allah, tanya 10 kali kalau ada orang minta jangan jadi garantor. Saya minta maaf, saya boleh jadi saksi tapi tak boleh jadi garantor. Kerana pengalaman masa lalu jadi garantor, orang yang minjamnya hilang, akhirnya kita yang kena bayar. Tapi kita anggap itu sebagai ibadah. Maka ibadah akan membantu kita kalau tidak di sini, di sana. Ini contoh. Okey, orang yang tak hatinya lampang, jangan pernah hancur hanya kerana perkara-perkara yang kecil-kecil. Jangan cepat sangat kecewa. Ya Allah, anak saya memang tak balik-balik. Anak saya tak masuk untuk saya. Anak saya tak hantar saya pergi hospital. Sekarang dah ada Grab. Telefon je. Okey? Maknanya kalau anak tak boleh hantar, suruh anak telefon Grab, hantar mak. Ambil mak kat rumah, hantar mak pergi hospital. Dah habis besok sayang, mak dah habis dah, tolong telefon Grab untuk mak nak hantar balik.
Jangan sedih tengok anak orang pimpin, maknya pergi hospital. Kita tak ada yang pimpin pun, anak semua kerja. Jangan. Sekarang ini sudah ada semua kemudahan. Oleh itu sekali lagi sebagai ibu dan ayah, kalau tak dapat perhatian dari anak-anak, tolong minta mereka usahakan supaya ada orang yang bagi perhatian pada kita. Ada orang yang boleh datang pagi balik petang, ada orang yang boleh kemas rumah seminggu sekali, ada orang yang boleh masakkan kita pagi-pagi, macam-macam ada. Sebab itu jangan merasa cepat kecil hati, cepat tersinggung, cepat merasa Allah sedihnya. Jangan. Anak tak bawa kita pergi makan, kita boleh pakai berapa tu? Nombor 77, berapa 7. Apa saja boleh order dah sekarang. Online. Datang terus. Centakinya ke apa ke bendanya, nak rojak ke, nak apa kata, nak laksa Johor, nak laksa Penang, nak laksa Kedah, semua ada. Artinya sekali lagi, kalau anak kita tak beli, kita order tempah aja. Contoh, ini pengalaman-pengalaman yang sudah Umi lalui. Sebab itu kalau anak sibuk, jangan buat kita sibuk sedih. Buat kita sibuk bahagia macam mana. Kalau anak tak boleh hantar, macam mana kita nak buat? Okay, kadang-kadang kalau anaknya 2-3 orang, seorang boleh hantar, seorang boleh ambil. Okay, no problem. Yang kecil hati ialah boleh hantar tapi tak boleh ambil. Kenapa tak tunggu? Jangan. Bagi kemudahan, apa yang anak boleh buat? Jangan hal-hal kecil ni. Ya Allah. Mak cara nak pergi beli buah tadi tak ada siapa-siapa dekat rumah. Macam mana? Ya Allah. Tak ada hari ni, esok. Tak ada pagi, petang. Tak ada petang, malam. Kan ada pasar malam namanya. Okay. Supermarket kan buka sampai malam. Jadi jangan sebab anak tak layan kita nak belikan ubat. Ubat mak dah habis. Ubat gosok dah habis. Tak dapat beli buah. Nak pergi beli tu, nak beli ni. Kerana hal-hal yang kecil ini buat kita sakit hati, hancur hati, sedih. Nak ubat balik susah. Semua mak sayang anak tapi belum tentu semua anak sayang mak. Jadi anak-anak yang dulu sampai tu anak yang lebih sayang kita lah tu. Kononnya. Kadang-kadang ikut keperluan. Anak ini lega sikit. Anak ini tak lega sangat. Anak ini sendat jadualnya. Jangan kata, kamu memang tak sayang. Sibuk kerja je. Tak ada ingat mak. Jangan. Jangan buat anak kecil hati. Kerana dia akan jadi buat kita berdosa. Dia berdosa, kita berdosa. Kalau kita tersinggung, kita kecil hati, kita merajuk, kita hancur hati, anak jadi durhaka. Sanggup ke nak jadikan anak kita anak durhaka disebabkan kita tak mampu nak layan perasaan kita, nak layan minda kita, terima keadaan anak kita sibuk. Dia akan bantu kita kalau dia tak sibuk. Jangan kata, memang tak sayang, memang tak ingat ibu, memang itu. Jangan. Okay, boleh? Kalau semua ini dapat diangkat, artinya kita kata, jangan hal-hal yang mudah membuat anda renyuk-renyuk, buat anda rasa tertekan, buat anda rasa sedih, nangis. Tak ada siapa-siapa teman ibu. Ya Allah. Pasang aja kaset, pasang aja CD Al-Quran banyak-banyak. Tu kunci je pintu, selesai. Anak pergi sekejap, nanti dia balik lah. Sekarang handphone dah macam-macam. Kunci pintu dah macam-macam. Gate dah auto, tak auto. Dah bubuh mangga. Dah bubuh besi, dah bubuh grill. Apa lagi nak? Maka sekali lagi jangan mengasakan. Ini di antara yang keberapa ya. Merengkas-rengkaskan sajalah. Sebab kita kata ada banyak-banyak. Apa kita kata ada sampai 20, 30. Takut bosan lah pula. Kalau boleh buat apa yang kita dah bincang ni saja. Adalah orang yang paling senang hatinya, paling lapang fikirannya, dan orang yang paling lambat sakitnya. Kalau sakit pun cepat sembuh sebab kita orang yang positif. Ya Allah, itu aku kalau aku dimatikan dengan sakit ini, aku redha. Tapi ya Allah, kalau aku tidak dimatikan dengan sakit ini, beri aku kesembuhan ya Allah. Minum air ya Allah, jadikan penyakit aku sembuh ya Allah. Makan ubat ya Allah, jadikan penyakit aku sembuh ya Allah. Kerana yang menyembuhkan ialah Engkau ya Allah. Bila doa gitu kan lega. Okay, jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi hari ini akan benar-benar membantu kita merasa bahawa kita ini mahal di mata Allah. Kita ini istimewa di mata Allah. Oleh itu jangan cepat lupa Allah. Jangan tak sebut nama Allah. Jangan tak menyerah dengan Allah. Jangan mengeluh dengan manusia kerana kamu akan kecewa. Jangan mengharap dengan manusia tapi mengharap dengan Allah. Mudah-mudahan